Kalau dia cekap di sudut-sudut kerja pun tapi integritinya tak ada, hancur. Kalau dia berintegriti pun hebat pun, integriti dia kerjanya tak tak mantap, tak boleh juga kan. Jadi dua-dua kena naik. Bila kita menyebut tentang integriti, mana kita bercakap tentang kejujuran. Mana Islam adalah satu agama yang mengajak kepada integriti, menawarkan umatnya supaya berintegriti dalam hidup. Khusus cerita yang menarik dalam cerita ketika Nabi Allah Musa AS membantu dua orang anak Nabi Syuaib. Dia pun tak tahu anak Nabi Syuaib. Membantu untuk mengambil air, membawa ke rumah. Dia dua perempuan, anak-anak perempuan. Siti Safura yang menjadi isteri Nabi Musa. Jadi maknanya bila sampai ke rumah apa semua, Nabi Syuaib apa ni setelah selesai apa semua, anak-anak Nabi Syuaib ini memberitahu kepada bapa Nabi Syuaib. Allah rakamkan peristiwa itu. Bila perkataan itu daripada Allah, maknanya benda itu sangat besar. Allah nak ceritakan. Inna khaira man istajarta qawiyul amin. Ayah, ambillah dia jadi membantu kita. Sebaik-baik orang yang diambil menjadi pembantu, banyak pekerja lah dalam konteks ini, pekerja kalau kita kan awam, apa nama agama sebut ni, khairu man istajaz al-qawi al-amin. Apa makna qawi? Qawi ini bahasa kita ni kompetensi. Maknanya dia memiliki kompetensi, orang yang cekap, mantap kerjanya, cepat. Tidak di segi itu memang mat. Tapi mesti ada yang kedua. Al-amin maknanya integriti, berintegriti. Kalau dia cekap di sudut-sudut kerja pun tapi integritinya tak ada, hancur. Kalau dia berintegriti pun hebat pun, integriti dia kerjanya tak mantap, tak boleh juga kan. Jadi dua-dua kena naik. Itu Islam dia melihat itu. Al-Qawi Al-Amin. Mana kalau orang itu ada berkompetensi tinggi dan berintegriti, maksudnya dia akan jadi orang yang cemerlang. Itu dua sifat. Kalau kita tengok negara-negara yang kurang rasuah tu, kita tengok suasana ni, subhanallah. Masyarakat jadi harmoni lah, masyarakat sejahtera, berkasih sayang, hormat, sebab tak takut, semuanya jujur. Kita jadi seronok lah, sejahtera, memang jadi sejahtera, masyarakat jadi hebat, rahmat Allah pun turun, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kita nak itu Allah turunkan rahmat dan kasih sayang kepada kita kerana bila kita menjaga integriti. Sebab kita sebut integriti ni luas kan, kita nak bincang secara detail. Ya, bukan dia berkaitan dengan rasuah je. Integriti dalam semua hal. Ya, Nabi sebut dalam sebuah hadis yang menarik. Man lam tanhahu salatahu anil fahsya'i wal munkar fala salata lahu. Barang siapa yang semayang dia itu tak dapat mencegah diri dia daripada perbuatan keji dan munkar, maknanya dia tak semayang. Maknanya dia tu sebab dia kata kena semayang lagi sampai ke peringkat kita boleh jaga diri kita daripada perbuatan keji dan munkar. Lapar, kita makan lagi, dahaga, kita minum lagi. Itulah mengapa kita dalam perkara agama, kita bila kita semayang tak cegah pada diri, kita semayang lagi lah sampai surah. Begitulah puasa ni konsep dia integriti, jujur. So kalau kamu berpuasa tapi kamu tuang kerja, maknanya konsep puasa tu tak mampu, maknanya kamu tak faham apa kehendak puasa tu sendiri, roh daripada puasa tu. Roh tu bukan sekadar puasa menahan diri, lapar, dahaga, jaga mata dan sebagainya. Itu kuat dah. Tapi kita kena jujur. Jujur tadi bukan jujur dengan Allah. Jujur dengan Allah, jujur dengan kehidupan. Barulah puasa dia tu mampu menjadikan dia seorang yang bertakwa. Sebab kita pun alhamdulillah memang ini acara tahunan bagi negeri Perak khususnya, yang diurusiakan oleh kami lah, Jabatan Kemaslahan Perak, dan dihadiri oleh Duli Tangku Dunia Mahmudi Paduka Seri Sultan, Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda, dan Duli Amat Mulia Raja Dihiri. Tiga-tiga orang tu pun diiringi juga oleh Amat-Amat Menteri Besar dan tamu-tamu kita lah. Kerana itulah Perak mengambil inisiatif untuk cuti esok ni. Kerana apa? Kerana penurunan Al-Quran ini satu benda yang besar kan. Kerana Quran ini petunjuk kepada kita. Tanpa turunnya Al-Quran, kita teraba-raba lah sampai sudah. Quran ada pun raba lagi. Ini kan Quran tak ada. Kan? Jadi pentingnya kalamullah. 1000 tahun tapi kekal lagi sampai hari ini. Bacaannya, kata-katanya. Bahkan banyak lagi sekali dengan Al-Quran yang orang belum temui lagi. Apa maksud yang Tuhan nak beritahu. Itulah kelebihan. Pada malam 17 Ramadan, sama dengan kita adalah sedikit tadabbur dengan ayat Quran yang dibaca oleh qari.
Farid kita adalah Ustaz Rabi Jamal Ailan, Farid antarabangsa kita yang Johan antarabangsa 2 kali, dengan Ustaz Khairuddin Mak Saman menjadi pentadabbur ni, anak kepada Tuan Guru Haji Mak Saman Kati yang terkenal di Perak. Dia orang besar Lapan, Imam Paduka Tuan Datuk Mak Saman Kati, orang alim besar Perak, yang menyampaikan tadabbur pada apa nama nuzul Quran yang dihadiri oleh duli-duli kampung kita. Okey, sekarang ini kita ada tugasan. Mungkin kita kalau kawan-kawan kita mungkin bertugas malam dan sebagainya, macam mana ni. Dia boleh mengisi, duduk saja ni. Mulut tu jangan diam. Itu istighfar sebanyak-banyak ni. Muhasabah diri. Sebenarnya saya nampak diri saya lah, saya cakap pada tuan-tuan yang sedang menonton dan sebagainya. Yang besar je diri kita ni, muhasabah. Aku ni puasa tahun ini ada kualiti. Saya bercakap amalan ni lebih beri kualiti. Kualiti di situ termasuklah ikhlasnya, masuk di situlah. Nak melahirkan insan takwa itu mesti amalan tu kuat. Maksudnya semua amalan tu ada roh, macam saya sebut tadi, ada roh yang mana kalau semayang tu memang dia takkan makan rasuah, dia takkan benda-benda yang tak elok. Sebab dia ada pertahanan diri dia. Sebegitu juga puasa akan melahirkan insan yang bertakwa. So banyak benda lah boleh buat, maksudnya kan, silaturahim, selain apa kalau dalam keadaan yang begitu, apa yang dia boleh buat? Muhasabah, menginsaf diri dengan kena istighfar pada Allah, dia memikirkan aku ni di mana di sisimu ya Allah. Itu pun satu benda yang itu ibadat. Berdoa, kita berdoa ni kena lepas semayang kan, kita rasa tak, doa malam tu doa je, kita habiskan malam tu dengan berdoa, apa masalah? Tuhan tak jemu dengarnya, tapi kita yang jemu, tak larat dalam doa, tak larat. Tuhan tak jemu dengar. Tu yang pelik. Selalunya orang yang minta ni, orang yang kena minta tu jemu, Allah muka dia lagi kan. Tapi yang ini pelik, pencipta kita, Allah yang kita duduk sembah ni, dia tak jemu langsung mendengar rintihan hamba dia. Hamba je sampai tak larat nak minta. Itu kata Sayyidina Umar, kalau kita baca kisah Sayyidina Umar kata, aku berdoa kerana Allah ni, aku berdoa, aku bukan nak tahu Tuhan terima atau tidak terima doa aku. Yang aku penting tu doa tu. Jadi maksudnya doa tu ibadat. Jadi itu selain daripada tadilah, selain daripada baca Quran, zikrullah, apa semua, berdoa itu besar. Jadi kita penuhi malam itu dengan, kerana dibagi banyak-banyak yang lain-lain itu supaya kita orang manusia ni macam saya ni cepat jemu. Baca Quran 2-3 muka dah nguap sesaja raja. Tapi kalau tengok benda tak elok, apa pun tidak ya. Nanti tengok filem 2 jam pun tidak. Tapi kalau tengok baca Quran, tengok ceramah ya, lagilah udah terkulat dia nyantuk tidur. Itulah, itu cara kita kan. Tapi kita pelbagaikan zikir, doa, lagi apa? Quran sikit. Apa lagi? Semayang pun bukan nak sampai ratus-ratus rakaat. Ambil yang simple-simple, semayang sunat taubat, semayang sunat hajat, sunat tasbih tu panjang okey. Tapi buat. Dia punya prinsip ma la yadraku kullu la yadraku kullu. Benda yang tak boleh kita buat semua, jangan tinggal semua. Dia kalau dapat, jangan langsung kita habisi Ramadan ni 1 detik pun dengan yang benda sia-sia itu. Kalau tak mampu nak buat benda berfaedah, jangan ada benda sia-sia. Tak mampu nak buat baik, jangan ada buat yang tak baik. Itu pesanan pada diri saya. Allah.